Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Amin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Surah An-Nisa ayat 60 hingga 63. Allah berfirman, tidakkah engkau wahai Muhammad hairan melihat wahai Muhammad orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka suka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada taghut itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah berhakim kepada hukum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah, nescaya engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menghalang manusia dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu. Maka bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan disebabkan kesalahan yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri? Mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berbalah. Mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah akan apa yang ada dalam hati mereka. Oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka dan nasihatilah mereka, serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan kepada hati mereka. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mendakwa bahawa mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yang diturunkan kepada Rasul yang sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang silih berganti.
Padahal mereka itu hendak berhukum, hendak berhakim dalam perkelahian mereka terhadap apa yang lain daripada hukum Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 60 ini menurut satu riwayat diturunkan kepada lelaki di kalangan Ansar dan lelaki di kalangan Yahudi. Dipanggil asbabun nuzul. Sebab ayat diturunkan pada lelaki Ansar dan lelaki di kalangan Yahudi yang telah berkelahi. Lalu Yahudi itu berkata, "Baini wa bainaka Muhammadun." Wa dzaka yaqul, "Baini wa bainaka Ka'ab bin Ashraf." Wa qila fi jama'ah minal munafiqin mimman azharul Islam aradu an yatahakamu ila hukamil jahiliyah. Kata ulama, ada sebab nuzul ayat ini diturunkan mengenai lelaki di kalangan Ansar, iaitu orang Madinah. Orang Madinah dikenali sebagai Ansar. Dan juga kepada lelaki di kalangan Yahudi yang merupakan penduduk Madinah. Madinah ini negara yang didiami oleh orang-orang Muslimin dan Yahudi. Orang Muslimin, Ansar ialah anak beranak kepada Aus dan Khazraj. Manakala Yahudi pula di kalangan Bani Nadir, Bani Mustalik, Bani Qainuqa, Bani Mustalik, Bani Khuza'ah dan banyak lagi Yahudi. Bermakna negara Madinah ini adalah negara majmuk. Sebagaimana Malaysia negara majmuk yang berbilang kabilah, kaum, bangsa. Tiba-tiba Yahudi dan orang Madinah ini berkelahi. Lalu Yahudi berkata, "Baini wa bainika Muhammad." Bersama kita dan bersama kamu ada Muhammad, iaitulah Rasulullah yang merupakan ketua agama, yang menjadi rujukan. Dan begitulah orang Ansar pula berkata, "Baini wa bainaka Ka'ab bin Ashraf." Bersama kita ada Ka'ab bin Ashraf, iaitulah ketua di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi ni ketua mereka ialah Ka'ab bin Ashraf. Dan kata ulama yang lain, ada sebahagian daripada kumpulan orang-orang munafik yang mereka menzahirkan Islam, semayang belakang Nabi, baca Quran, tetapi tak yakin pada Islam. Maka orang ini disebut dengan munafik. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini akan keluar dari Islam laksana panah yang meluncur dari busurnya. Itulah orang munafik yang menzahirkan Islam tapi tak percaya pada Islam, ragu pada Islam. Maka orang ini disebut sebagai munafik. Di mana orang-orang munafik ini aradu an yatahakamu ila hukamil jahiliyah. Mereka nak hukum pada hukum jahiliyah, iaitu hukum yang diamalkan oleh nenek moyang mereka. Ini orang yang dikenali sebagai munafik. Padahal di hadapan mereka adanya Quran, ada sunnah, tapi tak mau ikut Quran sunnah walaupun mereka Islam. Maka orang ini disebut dengan munafik. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat ini umum. Allah Ta'ala turun pada siapa sahaja yang tidak yakin pada Islam, yang nak berhukum kepada hukum jahiliah. Padahal ulama dah beri pesanan. Antaranya Imam
Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, atau namanya Umar bin Imad bin Katsir rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya yang dikenali sebagai Tafsir Ibnu Katsir, beliau telah meriwayatkan cerita yang berlaku di zaman beliau, bagaimana apabila pemerintah di zamannya telah membuat undang-undang yang dikenali sebagai Undang-Undang Yasak. Undang-undang ini diambil daripada Yahudi, Kristian, Islam, digabung sebagai undang-undang. Lalu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa inilah hukum jahiliyah. Hukum yang digabungkan antara Islam, Yahudi, Kristian. Padahal di sana ada hukum Islam yang jelas dalam soal jual beli, dalam soal jinayah, dalam soal rumah tangga, dalam soal pembahagian harta pusaka, faraid, wakaf dan sebagainya. Ada undang-undang Islam. Tiba-tiba manusia tidak yakin pada undang-undang Islam. Yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka nak berhukum pada hukum taghut, iaitu hukum jahiliyah. Wa qad umiru an yakfuru bih. Padahal Allah Ta'ala perintah supaya mereka ini menolak hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah, iaitu taghut. Inilah yang dimaksudkan dengan taghut, kata Ibnu Katsir. Iaitulah berhukum dengan hukum yang lain pada Islam, maka disebut sebagai hukum taghut. Walihadza qala Allah Ta'ala yuriduna an yatahakamu ila taghut. Sebab itulah disebut sebagai mereka nak berhukum kepada hukum taghut. Padahal Allah Ta'ala menghendaki supaya mereka itu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dan sudah menjadi tabiat syaitan ini, mereka nak supaya manusia ini sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Ini tabiat syaitan yang boleh masuk menyusup dalam jiwa manusia. Dia boleh menyesatkan manusia zahir dan batin, luaran dalaman, melalui akhlak, melalui amal ibadat. Inilah syaitan, dan termasuklah melalui undang-undang, supaya manusia memilih undang-undang peraturan yang lain daripada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga cara syaitan nak menyesatkan manusia. Dan termasuklah dalam kerja harian kita, syaitan nak menyesatkan kita. Sebagaimana yang viral 2-3 hari ini, ada satu syarikat direct selling yang mengadakan team building yang bercampur gaul antara lelaki perempuan. Suami orang dukung bini orang, berpeluk-pelukan dalam team building tersebut. Yang kita lihatnya kebanyakannya adalah di kalangan orang Islam yang memakai tudung. Pakai tudung ni biasa Islam lah. Hak tak pakai tudung ni tak Islam. Inilah yang diviralkan, berdukung, berpeluk. Kononnya nak maju ke syarikat, nak menjayakan supaya syarikat terkenal dan sebagainya. Ini semua yang disebut sebagai ayyatahakamu ila taghut, berhukum dengan hukum taghut, dalam bab jual beli, dalam bab bisnes, dalam bab berpasukan, kumpulan dan sebagainya. Padahal di sana ada cara-cara Islam. Dan inilah yang disebut sebagai wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Syaitan nak menyesatkan manusia dengan sesat yang sebaik-baiknya, yang sesesat-sesatnya. Melalui berniaga, syaitan sesatkan kita. Kononnya di atas semangat setia kawan, supaya saling bantu-membantu, boleh memaju ke syarikat, boleh memberi bonus kepada ahli-ahli dan sebagainya. Inilah cara syaitan nak menyesatkan manusia. Firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
marilah berhukum kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasul, iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Nescaya engkau melihat orang-orang munafik berpaling serta menghalang manusia dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu. Ayat ini Allah Ta'ala mencela orang-orang munafik. Bila Allah Ta'ala arahkan supaya berhukum dengan kitab Allah yang ada bersama mereka. Berhukum kepada sunnah Nabi. Sunnah ni dengan makna perkataan. Segala perkataan, segala perbuatan, segala akhlak, maka ini disebut sebagai sunnah. Sunnah perkataan, sunnah perbuatan, sunnah akhlak, maka ini semua disebut sebagai sunnah yang telah dihuraikan oleh ulama rahimahullahu ta'ala. Banyak dalam kitab-kitab. Antaranya Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala telah menyenaraikan mengenai Asyamailu Nabi, sifat-sifat kesempurnaan Nabi. Bagaimana kita golongan yang ikut Nabi nak tahu sifat kesempurnaan Nabi, boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat kesempurnaan Nabi. Bagaimana cara Nabi bercakap, bagaimana cara Nabi berperang, cara Nabi berdamai, cara Nabi dalam ibadat, rumah tangga dan sebagainya, makanan kegemaran Nabi, pakaian Nabi, semua disebut oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu yang disebut sebagai sunnah. Jadi bila diajak pada sunnah, ajaran Nabi, termasuklah dalam hukum hakam, tiba-tiba mereka berpaling. Bukan setakat berpaling, bahkan mereka mengajak orang-orang lain supaya menentang ajaran Islam itu sendiri. Inilah sifat munafik. Walaupun zahirnya Islam semayang, tapi dalam hati tidak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya baca Quran, tapi Quran tak masuk dalam hati. Quran hanya berada di halqum. Yaqra'una al-Quran, dalam hadis Nabi sebut. Mereka membaca Quran, tapi Quran hanya berada di halqum mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini akan keluar dari Islam bila-bila masa, laksana macam panah yang keluar dari busurnya. Ini sifat orang munafik. Bahayanya, baca Quran hanya di lidah, di halqum, tak masuk dalam hati, tak yakin pada Al-Quran yang dibaca. Sembahyang tak yakin pada sembahyang yang Allah Ta'ala perintahkan. Baca Quran tak yakin pada Quran. Ragu-ragu terhadap undang-undang Al-Quran sendiri. Ulama rahimahullah ta'ala telah membicarakan perkara ini, sehingga menjadi satu polemik dalam masyarakat kita, yang dipolemikkan sebagai kafir mengkafir. Padahal bukan kafir mengkafir. Allah Ta'ala menjelaskan pada kita batas iman dan kufur supaya umat Islam tidak terjebak dalam perangkat kekufuran. Dalam keadaan sembahyang, tiba-tiba kufur pada Allah. Dalam keadaan puasa, tiba-tiba kufur pada Allah Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala bimbang. Maka lahirlah ulama seperti Syekh Abdullah Basmih dalam kitabnya Tafsir Pimpinan Rahman. Itu kitab dia, Tafsir Pimpinan Rahman, karangan Syekh Abdullah Basmih, orang Arab Yaman yang menetap di negeri Johor. Dan beliau juga mengarang kitab hadis, Mustika Hadis. Dalam Mustika Hadis beliau senaraikan antara perkara-perkara yang menjadi kufur pada Allah, yang menyebabkan rosak akidah. Makna sebagai orang Islam dia kena tahulah. Jangan duk semayang-semayang tiba-tiba dah kufur pada Allah Ta'ala, dah rosak akidah. Antaranya yang disenaraikan oleh Syekh Abdullah Basmih, bila melihat orang menjilat tangan selepas makan.
menjilat tangan selepas makan ini adalah sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba dia mempersendakan, dia kata ni jenis pelapak, tak cukup makan, sampai jari dia jilat dengan niat nak menghina Nabi. Kata Syekh Abdullah Basmi, jadi kafir. Kata-kata itu boleh jadi kafir. Bukan nak kafirkan siapa, nak supaya kita jaga. Sayangnya ulama pada umat ni, supaya kita semayang-semayang tak jadi sia-sia, puasa tidak sia-sia, zakat tidak sia-sia. Ni semayang tunggang-tunggik, bercakap kedai kopi, hina Nabi. Baca Quran, tapi hina Nabi. Iktikaf, hina Nabi dalam keadaan jahil. Yang kedua, dia kata simpan janggut apa ni? Zaman Nabi mana ada pisau nak potong. Tu yang Nabi ada janggut. Kita nak abang kata zaman Nabi bukan setakat pisau, pedang dah ada. Zaman Nabi panah ada. Bukan setakat nak kerak janggut, kerak leher pun boleh. Sampai begitu sekali menghina ajaran Islam. Nabi Daud AS bukan buat dengan mesin, buat dengan tangan pisau. Wa allanna lahul hadid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa kami lembutkan bagi Daud itu besi, sehingga besi boleh dipici dengan tangan Nabi Daud AS. Ini mukjizat. Kalau setakat nak kerak janggut tu, tak ada masalah. Tapi kerana nak hina ajaran Islam, bimbang, takut akidah tak ada. Semayang menjadi sia-sia. Kerana tidak ada tapak untuk diletakkan hukum hakam yang lain. Dan begitulah mereka yang mengatakan bahawa kalau sekiranya dilaksanakan hukum rejam. Hukum rejam ini ialah hukum yang berkait dengan orang yang berzina yang sudah berkahwin, yang merupakan sunnah Nabi SAW, tetapi dilupakan oleh umat Islam. Bila berzina sudah berkahwin, cukup saksi, bukti, keterangan, maka direjam sampai mati. Lalu dia kata, hukuman ini zalim. Hukuman ini tidak bertamadun. Hukuman ini menyebabkan kita kembali ke belakang. Maka ini juga boleh merosakkan akidah. Dan banyak lagi lah keterangan yang telah disebutkan oleh Syekh Abdullah Basmi dalam kitabnya, dan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Samad dalam kitabnya, juga disebut tentang bahayanya ucapan-ucapan yang boleh merosakkan akidah. Inilah syaitan nak menyesatkan manusia. Firman Allah Ta'ala lagi, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Maka bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan? Kemalangan yang berlaku itu disebabkan kesalahan yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian bagi kedua pihak yang berbalah. Ayat ini juga Allah Ta'ala mencela orang-orang munafik yang bila ditimpa suatu kemalangan, kesalahan, lalu mereka kata kami ni nak kebaikan. Dan sebab itulah apa bala bencana yang berlaku hari ini disebabkan anak manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Berlakulah kerosakan di daratan, di lautan, berpunca dari tangan-tangan manusia. Berpunca daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Kesan daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran alam, sungai, udara dan sebagainya. Kesan daripada bima kasabas aydin nas, apa yang dilakukan oleh manusia sendiri. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu,
Allah nak merasakan pada manusia kesan daripada perbuatan mereka sendiri. Supaya mereka sebelum dihukum di hari kiamat, Allah Ta'ala hukum di dunia dahulu. Hari ini penyakit COVID. Ini gelombang kedua. Gelombang kedua berlaku. Yang kira yang tinggi kedua lah. Yang sedang berlaku. Termasuklah di Lunah beberapa kali berlaku. Balik daripada Sabah. Duduk sama anak isteri yang berlaku lah. Penyebaran. Kemudian daripada rumah pula, pi pula kalau jenis mengajak di sekolah, sebarkan di sekolah. Kalau yang jenis meniaga di market, sebarkan di market. Bima kasabas aidin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia, kata Allah. Ni Allah yang kata. Kajian yang sebelum ni dipahamkan bahawa berpunca daripada manusia bila mereka makan segala haiwan-haiwan yang beracun. Itu kajian. Kajian yang dibuat. Manusia makan benda-benda beracun. Padahal Allah Ta'ala dah suruh kita makan benda yang halal, yang baik. Tiba-tiba manusia cari hak yang mendatangkan keburukan, kerosakan. Ini juga termasuk dalam bima kasabas aidin nas, apa yang dilakukan oleh manusia. Tak cukup setakat mereka menzalimi diri mereka sendiri, bahkan mereka menyebarkan penyakit ini pada orang lain. Termasuklah pencemaran sungai. Contohnya berlaku di Pulau Pinang, Tasik Gelugong, sungai yang rosak disebabkan oleh kerana kandang-kandang khinzir yang banyak di kampung Selamat. Bima kasabas aidin nas, disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Bayangkan kalau digunakan air yang beracun itu. Bayangkan digunakan air sungai yang beracun tadi. Dan air sungai yang beracun itu pula menjadi minuman untuk rakyat Pulau Pinang contohnya. Tidakkah ini memberi kesan? Ini yang Allah Ta'ala peringat kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aidin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Sebab hasil yang dilakukan oleh sebahagian daripada manusia. Dan Allah Ta'ala hukum mereka ini la'allahum yarji'un, supaya mereka insaf, kembali semula. Allah sayang. Tu Allah Ta'ala beritahu. Sebab Allah Ta'ala sayang pada hamba-Nya. Lebih sayang ayah pada anak. Lebih sayang sahabat dengan sahabat. Allah sayang pada hamba-Nya. Maka Allah Ta'ala peringat. Supaya jangan melakukan kerosakan atas muka bumi. Akibat dari kerosakan, maka manusia juga yang menderita. Termasuklah pencemaran melalui asap kilang yang bebas, pembakaran terbuka dan sebagainya. Ini semua kesan daripada manusia itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa bila mereka melakukan kesalahan ini, mereka kata apa? Kami nak kebaikan. Kami nak kebaikan, nak menguntungkan ekonomi dan sebagainya. Bahkan mereka bersumpah, yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kata mereka, kami nak baik. Nak kebaikan, nak memajukan negara walaupun bersukan tak tutup aurat. Bersukan tak tutup aurat, tak apalah, sebab nak memajukan negara. Ini kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Padahal di sana banyak benda lagi sukan yang kita boleh buat. Bukan setakat kita menyertai, kita boleh taja sukan yang menepati syariat. Sukan yang patuh syariat, kita pula buat. Buat sukan patuh syariat. Sebagaimana ada negeri yang buat pertandingan bina badan. Malino lah. Pakai seluar panjang boleh ya? Tak ada masalah. Bukan disebut bila pertandingan bina badan ni dengan makna nak kena pakai seluar dalam saja. Jadi dipahamkan oleh sebahagian manusia. Yang mereka berkata, ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ni nak memajukan ekonomi, nak memajukan pelancongan dan sebagainya, kita buat bina badan. Walaupun bercanggah dengan Quran hadis.
Ini kena beri penjelasan. Bukan hanya kita menyertai, bahkan kita kena taja perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan pada ummah. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri peringatan lagi. Ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah akan apa yang ada di dalam hati mereka. Oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka dan nasihatilah mereka, serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka. Allah beri peringatan pada kita supaya kita berhati-hati dengan golongan itu. Berpaling daripada perkataan mereka. Maknanya kalau sekiranya mereka bercakap benda-benda yang merosakkan, kita kena berpaling. Jangan dengar. Jangan dengar. Sebab tu Islam ni dia ada kaedah. Bagi kita yang nak bercakap, Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah, yang beriman pada hari kiamat, falyaqul khairan, dia kena bercakap benda yang baik. Bercakap benda yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pahala. Bila sebut benda yang mendatangkan kebaikan, ini ialah mengajak pada yang baik, mencegah kemungkaran. Benda-benda yang baik. Ajak orang buat baik pun baik, cegah kemungkaran pun baik. Dan bila tidak ada perkara itu, kata Nabi, auliyasmut, baik diam. Diam, berzikir lebih baik. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, bila kamu menghadapi orang-orang yang mulut mereka ini tak jaga bercakap, menyentuh soal hukum hakam, maka Allah Ta'ala beritahu, fa'arid anhum wa'izhum, kamu hendaklah berpaling dari mereka. Kita duduk di kedai kopi contohnya, bersama dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba dia bercakap benda yang menghina agama. Kita pula tak boleh nak tegur dia. Maka Allah Ta'ala beritahu, fa'arid anhum, berpaling dari mereka, tinggalkan mereka, sehingga mereka meninggalkan kata-kata tersebut. Ini di antara kaedah. Kalau sekiranya kita duduk bersama mereka menyebabkan hati kita berosak, terpengaruh dengan dakwah-dakwah mereka. Dan termasuklah zaman moden sekarang ni ialah melalui grup WhatsApp. Bila grup-grup yang bercakap, menulis benda-benda yang boleh merosakkan, fa'arid anhum, berpaling. Maknanya left group lah. Kena keluar daripada grup tersebut. Jangan duduk sekali dengan kumpulan grup tersebut, kerana ini boleh menyebabkan kita rosak. Fa'arid anhum. Dan yang kedua kata Allah, wa'izhum, dan beri nasihat. Kalau boleh beri nasihat, beri nasihat. Sebab tu peringkat mencegah kemungkaran ini, Nabi SAW dah ajar pada kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa bil qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Nabi, yang pertama cegah dengan tangan. Yang dimaksudkan cegah dengan tangan ini, kata ulama, dengan makna kena buat undang-undang. Undang-undang yang boleh mengawal, undang-undang yang boleh menjaga, kena buat. Orang hina agama Islam, kena buat undang-undang. Hukuman bagi mereka yang menghina Islam, bagaimana? Kalau dalam Islam ini sampai peringkat kena bunuh. Orang hina Islam kena bunuh. Ni sampai peringkat begitu. Tapi perkara ini ialah dilakukan oleh pihak kerajaan. Yang pertama. Sebab tu kena jadi kerajaan. Dia tak boleh jadi penyokong semata-mata. Kena sampai peringkat jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan, boleh buat undang-undang. Taklah sembang dalam WhatsApp mata-mata, sembang dalam Facebook semata-mata. Bahkan dah jadi kerajaan yang boleh melaksanakan undang-undang peraturan. Yang kedua, kata Nabi,
Kalau sekiranya tak mampu dengan tangan, kuasa, Allah Ta'ala belum lagi jadi kerajaan, berkuasa, memerintah, mentadbir, mengurus. Yang kedua, dengan lidah, beri nasihat, beri teguran, beri kritikan yang membina. Nak kritik pula, kritik yang membina. Ni kalau semua nak kritik jenuh kita, kritik yang boleh membina. Ini yang kedua. Fa'il lam yastati', kalau sekiranya dengan lidah pun tak boleh, tak mampu. Kalau aku kritik lagi, kena pukul, kena tibai, kena balun. Akan dizalimi, akan dipenjarakan, ditukar, dan sebagainya. Maka dengan hati. Makna benci dengan hati. Segala maksiat yang berlaku, kezaliman yang berlaku, benci dengan hati. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, itulah selemah-lemah iman. Kalau kemungkaran, kejahatan berlaku, benci pun tak ada, bahkan seronok lagi tak beri teguran, benci pun tak, tegur pun tak, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, hak benci dengan hati ini merupakan selemah-lemah iman. Kalau tak ada benci pun, bermakna iman tak ada. Walaisal imana wara'a dzalika habbat khaldah. Bila tidak ada benci dengan hati, tak ada iman langsung. Orang buat maksiat tak tegur, tak ada rasa benci, tak ada rasa nak marah, maka orang macam ni tidak ada iman, kata Nabi SAW. Bahkan boleh bersekongkol dengan golongan yang merosakkan agama. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada golongan zalim, kamu akan disambar oleh api neraka Allah. Jadi kalau boleh beri nasihat, beri nasihat. Tak boleh sangat benci kejahatan yang dilakukan. Berilah nasihat. Dalam Quran juga Allah Ta'ala sebut wajadilhum billatihi ahsan, berdialog dengan cara yang baik. Firman Allah Ta'ala, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka. Berilah ucapan. Sebab Islam ini dia berkembang dengan nasihat menasihati. Dalam hadis Nabi sebut, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah sahabat kamu baik yang zalim atau yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak tolong orang zalim? Orang yang dizalimi betul lah tolong. Yang kena tipu kita tolong, yang dipukul kita tolong, yang mengalami kemalangan kita tolong, kebakaran kita tolong, banjir kita tolong. Ni orang zalim bagaimana nak tolong? Nak tolong pencuri, nak tolong perompak, istilah perompak yang banyak berlaku. Nak tolong perompak, penyamun. Nah, istilah baru. Dulu tak berapa kenal lah ni, duk sebut perompak, penyamun. Bagaimana tolong mereka? Bagaimana ajaran Nabi nak tolong mereka, perompak, penyamun? Kata Nabi, kamu beri nasihat padanya. Beri nasihat padanya supaya dia menghilangkan perangai perompak dia, menghilangkan perangai penyamun dia. Beri nasihat padanya. Ini di antaranya. Bukan duk sebut semata-mata awak penyamun, awak perompak, tapi tak mau pergi dekat, beri nasihat padanya. Inilah satu teguran yang diberi oleh Nabi, menyebabkan sahabat heran. Tiba-tiba Nabi suruh, kamu ni tolong orang zalim. Dia ingat tolong zalim ni makna bersekongkol lah. Tidak. Tolong dengan makna beri nasihat, beri teguran. Bermakna bila kita bersahabat dengan orang zalim, kita boleh tegur dia dengan cara mahabbah, dengan cara kasih sayang. Dan Islam juga berkembang dengan nasihat menasihati dalam ayat yang sering kita baca, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Beri pesanan. Lebih-lebih lagi dalam suasana masyarakat kita semakin baik dah.
masyarakat dah semakin baik, dalam suasana mahabbah, dalam suasana kasih sayang, sentimen-sentimen dah banyak hilang. Dulu ni banyak sentimen yang merenggangkan kita lah, sudah semakin padam sentimen-sentimen tersebut. Jadi kita mulakan dialog, mula tegur, menegur, beri nasihat antara satu sama lain. Bila sahabat kita buat silap, kita beri nasihat dengan nasihat yang baik. Inilah yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala al-musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.